Terlebih dahulu saya nak mohon maaf ya, Ustazah moderator dan juga Ustaz Hassan. Kebetulan saya termasuk awal kot tadi. Kemudian seronok duk dengar pengisian daripada Ustaz Hassan, dapatlah banyak ilmu yang kita sama-sama dapat ya daripada perkongsian tersebut. Alhamdulillah. Baik, termasuk awal tu Ustazah sebabnya nampak jam nak pergi office, jadi saya parking dulu. Ustaz dah betul dah masuk dah. Terima kasih Ustaz. Sila. Dah betul dah. Allahu Akbar. Okay, tak apa. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita sambung sikit ya, ibu-ibu ya, daripada tadabbur surah Yasin yang kita dah baca satu ayat mukaddimah lah sewaktu saya ingat pada minggu lepas lah saya ingat kan. Jadi itulah kiranya saya share kita punya sedikit slide lah yang saya buat ya. Sekejap ya. Okey, boleh nampak ya Ustazah? Okey, boleh nampak Ustaz. Boleh Jelas. nampak ya? Okey, Ya. Alhamdulillah. Baik, kita pun tak lama dalam kurang lebih 20 minit, setengah jam ya. Ya. Jadi insya-Allah kita akan sambung yang minggu lepas kita baca ayat 55, insya-Allah pada hari ini kita tengok 56 dan 57 lah, dia ada perkaitan tu sebenarnya ya. Jadi sebagai permulaan, eloklah kiranya kita baca sama-sama ya ibu-ibu ya. Saya baca, puan-puan ikut ke ataupun puan-puan baca saya ikut? Mana satu ni kita nak? Saya baca dan kita baca sama-sama lah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون صدق الله العظيم. Baik, dalam ayat 55 tu, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Kita dah bincang pada siri sebelum ini, sesungguhnya ahli syurga itu dalam keadaan kesibukan dalam kesenangan. Itulah sifat dan kehidupan ahli syurga. Sibuk juga dalam syurga tapi sibuk dengan nikmat. Kita atas dunia ni sibuk dengan kerja, sibuk dengan masalah, macam-macam masalah. Itulah dinamakan dunia kan. Lepas satu datang satu, lepas satu datang satu kan. Kadang-kadang tak belum lepas lagi satu, datang lagi satu. Bertimpa-timpa, bertindan-tindan. Itu atas dunia. Tapi di negeri akhirat, Masya Allah, kita sibuk dengan kenikmatan. Kita dah bincang. Kemudian, sambungan daripada ayat yang 56 ni, wa azwajuhum, dan ahli syurga itu beserta dengan isteri-isteri mereka, fi zilalin, berada di bawah teduhan. Allah, nikmatnya di bawah teduhan. Kerana di padang mahsyar kan kita diletakkan di padang yang tidak ada zilal, tak ada teduhan, kan panas, matahari umpama sejengkal yang kita selalu dengar ustaz-ustaz duk bercerita tu kan. Allah panas. Ada orang, mana keadaan kita di padang mahsyar tadi dalam keadaan amal ibadah kita. Kalau elok amal ibadah kita, maka eloklah keadaan kita kan. Ada orang duduk di bawah naungan arasy Allah, ada orang di bawah naungan sedekahnya, tapi kebanyakannya Allah panas. Dalam keadaan panas tersebut, bila dia dah masuk syurga, Allah sebut bahawa mereka ini berada di bawah naungan yang tempat yang teduh. Sudah tentu daripada panas kepada yang teduh, daripada panas kepada yang sejuk kan satu nikmat.
kita keluar daripada kereta, pergi beli apa dekat gerai apa tu kan, pergi beli tengah-tengah hari tu beli karipap ke apa ke, kan panas. Masuk dalam kereta, buka aircon, oh nikmatnya. Itu baru kita rasa atas dunia, di akhirat lebih-lebih lagi lah. Cuma nak bagi gambaran kepada kita. Allah. Maknanya ahli syurga ini berada di bawah naungan bersama dengan siapa? Bersama dengan isteri-isteri mereka. Alal araik, di atas singgah sana. Muttaqiun, muttaqiun ni bersandar di atas singgah sana. Bersandar di atas katil-katil, bersandar di atas pelamin-pelamin. Oh, hebatnya keadaan tersebut. Jadi di sini Allah bagi tahu ahli syurga ini masuk syurga bersama dengan isteri-isteri mereka. Dan kita berdoa sungguh-sungguh supaya ibu-ibu yang bersama dengan saya pada pagi ini, semua ini adalah isteri ahli syurga dan semua ini adalah ahli syurga. Ibu-ibu ya, orang perempuan berbanding dengan kami orang lelaki ni, orang perempuan lebih senang masuk syurga. Orang perempuan senang masuk syurga, jadi bersyukur jadi orang perempuan. Orang perempuan kata Nabi, nak masuk syurga yang pertama jaga solat. Jaga solat. Jaga semayang tu. Walaupun tak ada masalah, orang perempuan boleh afdal dia semayang di rumah pun itu lebih baik. Kami orang lelaki ni nak jaga semayang, bukan hanya semayang yang lima waktu tu, kena pergi ke masjid. Ya, orang lelaki kena berjemaah. Dia kata tak apa Ustaz, saya berjemaah di rumah. Itu suami yang solehah. Suami yang soleh berjemaah di masjid. Jadi orang lelaki dia lebih complicated berbanding orang perempuan. Orang perempuan jaga solat. Dah tiba waktu semayang, ambil air semayang, semayang dengan penuh khusyuk, kan, semayang dengan penghayatan, kan. Kemudian menunggu-nunggu pula waktu solat yang kedua, jaga solat. Kita pesanlah pada anak-anak gadis kita, kadang saya pun duk mengajar pelajar-pelajar di peringkat degree kan. Jadi kadang-kadang anak gadis kita ni waktu dia orang tak bersih, waktu haid, dia orang tak semayang lah. Cuma bila dah bersih, dia buat lambat-lambat mandi. Sepatutnya dah bersih tu waktu tengah hari ataupun waktu pagi, dia buat relax, konon-konon tak bersih lagi lah kot. Petang, malam baru mandi. Sampai terlepas tu. Yang dah bersih waktu zuhur, waktu asar. Dah tengah malam tu dah bersih. Hari Minggu tak apalah. Pukul 10 pagi baru mandi. Subuh terlepas. Zuhur baru dia nak semayang. Allah. Kan? Jadi sayanglah benda tu. Orang perempuan jaga solat. Jaga solat. Yang kedua, jaga puasa. Jaga puasa. Jadi orang perempuan tak ada masalah. Puasa dia rajin. Bukan setakat puasa fardu, puasa sunat pun pergilah mana-mana tempat kan. Pejabat ke apa, kalau ramai perempuan cuba tanya. Separuh perempuan, separuh lelaki. Siapa yang suka puasa sunat Isnin Khamis? Orang perempuan. Jadi bagus orang perempuan ni. Jaga semayang, jaga puasa. Ada mak ayah taat pada mak ayah yang masih muda-muda belia kan. Ada mak ayah taat pada mak ayah. Kemudian yang keempat, ada suami taat pada suami. Taat pada suami. 4 benda je. Jaga semayang, jaga puasa, jaga taat pada suami, taat pada ibu bapa, taat pada Allah. Taat pada ibu bapa, taat pada suami. Dan ketaatan pada Allah lah, benda yang Allah suruh kena buat, benda yang Allah larang, jaga aurat dan sebagainya, pergaulan. Itu benda-benda yang kita kata yang basic lah. Senang orang perempuan masuk syurga. Ada pun orang lelaki ni belum tentu lagi. Kan, tanggungjawab dia banyak. Tanggungjawab dengan mak ayah dia, tanggungjawab dengan isterinya, tanggungjawab terhadap anak-anaknya. Kan kita pernah dengar hadis Nabi, orang tu dah nak masuk syurga dah, nak melangkah ke syurga, orang lelaki ni nak masuk syurga dah, nak melangkah ke syurga. Tiba-tiba terdengar suara daripada dasar neraka menjerit pada malaikat, tahan orang ni. Kenapa? Aku ni anak dia ni. Kerana dia ni lah aku ni masuk neraka. Orang lelaki. Kan? Tahan dulu. Allahu Akbar. Maknanya
selesaikan dulu tanggungjawab amanah yang tak tertunai tadi, bagi pahala kepada kawan ni. Kemudian baru boleh melangkah balik. Nak melangkah lagi, ada lagi suara, ini suami aku. Oh kan, atas dunia aku masuk neraka ni kerana dia ni lah. Allahu Akbar. Satu. Tu baru tanggungjawab terhadap keluarga. Belum lagi tanggungjawab terhadap jiran, tanggungjawab terhadap agama, macam-macam. Allah, orang lelaki ni complicated lah juga kan. Tapi orang perempuan jaga 4 benda ni, insya-Allah kan masuklah ke syurga daripada mana-mana pintu. Wah, jadi kita sama-sama berdoa. Semua sekali ini adalah ahli syurga. Amin. Ya. Cuma itulah, nak taat pada suami itu orang perempuan sahajalah tahu betapa sukarnya. Kan? Orang perempuan sajalah tahu betapa sukarnya nak taat pada suami. Nak jadi wanita solehah ni ialah bukan senang, kerana syurga itu mahal juga. Wanita solehah ni macam mana dalam satu hadis tersebut, idza ra'atha sirraha, lebih kurang aukamakal kan, antara ciri wanita solehah ni bila suami tengok tu rasa sejuk hati. Kan, suami tengok tu rasa suka. Cuba ibu-ibu praktiskan kan. Hari ni bila kita pergi mana-mana, bila kita balik ataupun kita duduk rumah ngadap haji tu, adakah haji rasa suka ke dia rasa serabut? Dia rasa suka tu, dia rasa seronok. Seronoknya tengok wajah isteri aku. Tengah berserabut tu, bila tengok wajah orang rumah rasa sejuk hati. Kalau dapat macam tu, first class kan. Ada lagi satu hadis ibu-ibu ya. Satu hari Rasulullah bersama dengan para sahabat ni, Nabi tanya para sahabat, ala ukhbirukum, Nabi nak bagi tahu pada para sahabat, ala ukhbirukum, kamu nak tak kalau aku nak bagi tahu, nisa'ukum min ahlil jannah, isteri-isteri kamu dalam kalangan ahli syurga. Jadi para sahabat ni nak dengar lah, siapa isteri ahli syurga kan. Bayangkan kalau kita hari ni, ataupun kita hidup di zaman Nabi, saya lah duduk bersama dengan Rasulullah. Rasulullah nak bagi tahu, kamu nak tahu tak siapa isteri-isteri kamu ni dalam kalangan ahli syurga? Saya teringinlah nak dengar kan. Jadi gitulah. Jadi Nabi bagi tahu. Antaranya ni satu hadis, ada banyak lagi ciri-ciri lain. Cuma pagi ni dalam masa yang singkat ni saya sebut 3 dululah ciri kan. Yang pertama kata Nabi, wadudun. Wadud ni apa? Wanita yang penyayang. Itu antara ciri ahli syurga. Saya yakinlah orang perempuan, ibu-ibu dalam ni semua penyayang. Penyayang dengan suami, penyayang dengan anak-anak, dengan kucing pun dia sayang. Kan? Itu sebenarnya ciri ahli syurga tu. Allah kan, penyayang dengan suami tu macam mana nak tunjukkan dia sayang pada suami dia. Ya Allah, dia taat dah pada suami kan, taat pada suami macam-macam lah. Ibu-ibu lebih tahulah macam mana kan. Ini kalau duk mengamuk je daripada pagi sampai tengah malam. Macam mana nak nampak wadudun. Anak-anak pun risau tengok kan, apalah mak aku ni kan, mengamuk je. Kan, laser je mulut je. Tapi penyayang. Tapi itulah maksud antara nak nampakkan penyayang dari segi ialah penyayang dalam hati dia, penyayang diterjemahkan dengan tindakan dah. Dan pengorbanannya, memanglah orang perempuan, ya Allah, nampak memang betul-betul penyayang, sanggup berkorban sampai mengorbankan, boleh mengorbankan nyawa ketika melahirkan anak. Allah, itu satu pengorbanan. Kemudian macam-macam lagi lah kan. Makna itu dari satu sudut pengorbanan. Kemudian penyayang tu dari aspek tutur kata. Anak dapat rasa kasih sayang seorang ibu, suami dapat rasa kasih sayang seorang isteri. Ya Allah, dengan mulut manisnya, dengan apanya. Bayangkan suami kalau balik daripada kerja,
kan, isteri dah berada di rumah tu dalam keadaan yang menunggu kepulangan suami sampai je terus berada di pintu bukakan kereta haji. Oh, haji tu rasa seronok kan, senyum je dengan make upnya, dengan baju yang kebaya kebarungnya. Ini haji balik tengok hajah, Allah, dengan baju kelawar yang 20 tahun lepas tiap-tiap hari pakai. Dah lah baju kelawar 20 tahun lepas, pakai terbalik pula tu. Kan, daripada asalnya panjang sampai ke buku lali, dah senteng sampai ke lutut, dia jadi macam bertingkat-tingkat. Pakai elok lah sikit, pakailah abaya kan, yang beli dekat Madinah tu. Oh, harga 200 lebih yang haji hadiahkan, pakailah. Letakkan perfume. Walaupun umur dah 60 tahun, 70 tahun kan, letaklah perfume Esmieki ke apa namalah yang perempuan punya perfume, ataupun Oud Oud Lin Nisa tu kan. Supaya apa? Sebab bukan apa, nak menunjukkan sifat wadud, kasih sayang pada suami kan. Kalau yang ibu-ibu yang pandai masak, masakkan untuk haji tu kan, apa yang haji suka tu tanda. Oh, haji ni dia suka Nescafe panas, gulanya 1 sudu kecil lah contoh kan. Oh, tanda, haji suka yang ni. Oh, haji suka kari pap inti apa. Oh, tahu. Benda yang kan kita ajar kan, kalau benda yang kita suka dan orang tu tahu benda tu kita suka dan dia sediakan, kita akan rasa happy. Kita ada anak contoh, kita tahu ya, anak kita tahu apa benda yang kita suka dan dia sediakan, dia usaha untuk sediakan. Kita nampak, anakku sayang sungguh pada aku. Samalah dengan suami. Kalau ada maid beres. Allah, ada maid beres. Yalah. Itulah, kalau ada maid pun, katakanlah kita yang masak tu, maid yang masak kan, sekurang-kurangnya hajahlah yang serve kan untuk haji tu. Ini semua maid kan. Ini nantikan pula kita sibuk duduk layan Netflix kan. Biarkan haji tu makan dengan maid. Maid yang masak, maid yang serve kan. Kacau. Jadi kesimpulannya, antara ciri wanita salihah ialah wadud, wanita yang penyayang lah. Macam suka cucuk kodok je, tu okey lah kalau cucuk kodok. Kalau dia suka benda-benda yang complicated kan, makanan Korea jam kita kan, suruh masak sendiri susah kita kan. Tapi poinnya ialah wanita yang ciri ahli syurga yang pertama ialah wanita yang wadudun, yang penyayang, yang dah tak ada suami dan hias diri kita sendiri dan anak-anak, mengembirakan mereka ya. Yang penting mana wanita yang penyayang lah, yang suami yang telah meninggal, kita pun masih sayang pada suami dan kita ingat pada suami dan kita doakan suami. Itu antara ciri-ciri juga wanita yang penyayang pada suami dia dan penyayang pada anak-anak dia dan sebagainya kan. Semualah, mana al-wadud ni wanita yang penyayang. Bahaya ada maid, jaga betul-betul. Betul aja. Betul kan? Itulah. Itu satu, wadudun. Ciri yang kedua, ini mungkin tak semualah. Waludun. Waludun, wanita yang banyak melahirkan anak. Jadi kita janganlah malu. Ada setengah perempuan sekarang, kalau dulu dia bangga, saya ada anak 12, anak 10. Itu mak-mak dulu bagus. Mak-mak sekarang ni yang muda-muda ni, kadang dia malu. Bagi tahu anak ada 5 pun dah malu. Dia maknanya banyaknya beranak. Rupa-rupanya yang banyak melahirkan anak ini salah satu daripada peluang untuk ke syurga. Sebab melahirkan anak ni bukan senang. Daripada pregnant tadi dengan macam-macam, ibu-ibu rasa dapat tahulah kan, dapat rasalah betapa sukarnya mengandung, kemudian bersalin dan sebagainya. Kalau ramai lagi lah risikonya terlalu tinggi ya. Risiko terlalu tinggi, Allah kan. Tapi rupa-rupanya wanita yang melahirkan ramai anak ini ada peluang untuk menjadi ahli
ahli syurga. Jangan malulah pesan pada anak-anak yang muda-muda kan. Jangan malu anak ramai. Waludun ini salah satu daripada keunikan dan ciri wanita yang ada dalam syurga. Walud, banyak melahirkan anak kan. Tiap-tiap tahun kalau pergi ke sekolah nak ambil report card anak tu, uh, uh, nak ambil report card anak tu tadi, daripada darjah 1 sampai darjah 6, setiap kelas ada. Setiap kelas ada. Tak apalah. Rezeki Allah bagi. Sampaikan ambulan tu tak pergi jauh lah, duduk sekitar taman tu je. Risau kot suami dia call, isteri saya nak pasal. Tapi antara produktif. Itulah antara ciri wanita-wanita ahli syurga ialah melahirkan anak. Jadi bersyukur kalau melahirkan anak yang ramai. Ada peluang untuk menjadi wanita ahli syurga. Saya nampak ada type kalau cucuk, macam mana cucuk termasuk mungkin dimaksudkan oleh Hajah tu yang merancang kelahiran lah. Dia ada dua sebenarnya, itu nanti kita bincang dalam sesi yang khusus lah. Dia maksudnya merancang perkahwinan satu, menghadkan perkahwinan pun ada hukum dia. Kemudian adalah manakala ada sebab-sebab yang membolehkan itu adalah ruang untuk kita merancang kelahiran dan sebagainya. Itu pun dibolehkan dengan faktor-faktor tertentu lah. Itu nanti kita bincang asing lah, itu kita panjang perbincangan, dia melibatkan hukum. Tapi nak bagi tahu ya, dalam hadis ni antara wanita ahli syurga tu tadi penyayang. Kemudian yang kedua ialah melahirkan anak. Melahirkan anak. Kemudian kita ringkas aja ibu. Yang ketiga kata Nabi, aiduna. Aiduna ni apa dia? Wanita yang mudah sejuk. Mana kalau dia marah, dia mudah hilang sifat marah dia. Kalau dia bergaduh, dia mudah mengalah dengan suami. Itu sebenarnya antara ciri itu wanita pemaaf. Pemaaf. Bukan senang. Mungkin dengan orang lain kita boleh maafkan, tapi kalau dengan suami kita punya susah, pemaaf, penyabar, itu ciri dia. Mana wanita yang mana kalau bertelingkah dengan suami, memanglah dalam ibu-ibu lebih arif lah, sepanjang perkahwinan adalah fasa-fasa bergaduh tu biasa kata hari, bukan bergaduh itu berkasih sayang kan. Lambat panas cepat sejuk, itulah itu antara aiduna, mana wanita yang baik lah sebenarnya. Itu pun bukan senang. Kadang-kadang bila dia merajuk tu berminggu-minggu. Tapi wanita yang ciri ahli syurga ni, walaupun bukan dia yang salah, tapi dia yang wada'u yadaha tahta yadi zawjiha, kan, antara wanita salah disebut dalam Abu Arab tersebut. Walaupun dia isteri yang bersalah, tapi isteri itu meletakkan tangannya di bawah tangan suami. Maknanya, bang, saya minta maaf, bang. Suami pun kadang dia dia pun rasa, ya Allah, sebenarnya salahnya aku, tapi isteri yang minta maaf. Dia rasa lain, dia rasa, Allah, bagusnya isteri aku, kan. Tapi benda ni bukan senang lah. Orang perempuan ni kadang-kadang bila memang dia yang betul lah biasanya. Jadi bukan senang dia nak mengalah dengan, terutama dengan suami dia, kan. Tapi kita ingatlah bahawa sifat-sifat solehah itu adalah ciri bagi wanita ahli syurga. Wanita bersifat pelembut berbanding lelaki, betul aja, kan. Kami orang lelaki ni kadang-kadang cepat marah, kan. Tapi ramai juga lelaki yang lambat marahnya, kan. Baik. Ramai kita sama-sama lah berusaha, suami isteri, kan, supaya menambahkan dos kasih sayang, menambahkan dos pemaaf, supaya kita sama-sama menjadi ahli syurga. Dan dalam syurga, hum wa azwajuhum, baik suaminya, baik isterinya, fi dhilalin, berada di bawah tempat yang special, di bilik yang special, di istana yang special, alal araik muttaqiun, duduk di atas singgah sana, duduk di atas katil-katil. Muttaqiun ni bertelekung macam ni. Ini merupakan satu janji Allah Subhanahu wa taala yang kita
yang kita dapat belajar daripada satu ayat je daripada surah Yasin ini, ayat yang ke-66. Jadi saya kira ayat yang ke-67 ni 57 lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un tu kita sambung pada tadabbur siri yang akan datang ya. Boleh ya ustazah ya. Jadi saya kira memaknai dah dulu setakat ini untuk untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit manfaat lah daripada perkongsian saya yang tidak seberapa ini. Saya minta maaf kerana terpaksa mengutuk mungkin agak lebih awal. Kebetulan saya lupa hari ini sebenarnya saya berada di Ilim kerana untuk menguruskan satu kursus lah. Dia akan bermula pada pukul 8.30. Jadi alhamdulillah saya pun dah sampai, hampir sampai lah ke Bangi ni. Jadi nak meneruskan lagi perjalanan seterusnya dan untuk berada di lokasinya pada waktu yang tepat lah. Jadi saya serahkan kembali kepada Ustazah. Silakan Ustazah. Terima kasih Ustaz. Walaupun ringkas, sekejap je masa kita kan, tapi rasanya tak puas Ustaz nak dengar Ustaz punya ni perkongsian ilmu memang cukup padat walaupun ringkas Ustaz. Dan kita boleh sambung lagi insya-Allah untuk ayat yang seterusnya, ayat 57 Ustaz kan. Dan itulah yang penjelasan dari tadabbur ayat 56 mengenai gambaran ciri ahli syurga dan juga kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk syurga yang diilustrasikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran ini yang untuk kita renungi bersama. Dan Ustaz, kita tunggukan dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah. Sebelum tu saya sekali lagi nak minta maaf ya kerana mungkin bila bagi-bagi contoh tu banyak cerita pasal orang perempuan, padahal orang lelaki pun boleh tahan dia punya PL ni. Nampak macam dia sebab ayat ni dia sebut azwajuhum kan. Ya, betul. Itulah istimewanya lah menjadi seorang wanita. Okey. Allahu Akbar. Baik, kita tangguhkan dulu sesi kita pada pagi ini dengan kita mula dengan doa lah. Doa kemudian kita okey, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah, rahmatilah ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah ibu dan ayah kami. Ya Allah, rahmatilah ibu dan ayah kami. Ya Allah, dan berilah kasih sayang. Kasihkanlah mereka, Ya Allah, sebagaimana mereka sayangkan kami sewaktu kami masih kecil, Ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa du'a'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya. Alhamdulillah. Sama terus. Waalaikumsalam. Teruskan kita bersama-sama lagi dengan kuliah duha kita bersama-sama dengan Ustaz Dr. Faizal. Sekejap lagi. Saya undur diri dulu ya. Boleh Ustaz, silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz.